Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan menerangkan tentang kata kunci kebijaksanaan yang terdapat dalam karya Agung Hikayat Hang Tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang latar teks Hikayat Hang Tuah. Buku yang kami gunakan ini istimewa berbanding dengan naskah Hikayat Hang Tuah yang lain kerana terdapat bahagian pengenalan oleh Kasim Ahmad dan bahagian pengenalan tambahan oleh Noriah Muhammad. Kedua-dua orang tokoh ini merupakan sarjana kesastraan tempatan yang mengkaji naskah Hikayat Hang Tuah. Hang Tuah edisi 1975 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur yang dikendalikan oleh Kasim Ahmad merupakan sebuah karya epik yang berbentuk prosa yang mengandungi lebih daripada 500 halaman dengan lebih kurang 164,000 patah perkataan dan ia dimuatkan dengan 28 bab. Karya ini mempunyai tinggi 24 cm, lebar 14 cm dan ketebalan 3.5 cm. Karya ini mengandungi dua bahagian utama, di mana di bahagian pertama merupakan peringkat perlawanan Hang Tuah yang terdiri daripada 18 bab, manakala pada bahagian kedua merupakan peringkat pengembaraan Hang Tuah yang di dalamnya mempunyai 10 bab. Seterusnya adalah berkaitan dengan permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang dapat dilihat dalam Hikayat Hang Tuah yang ditulis oleh Kasim Ahmad ini adalah berkaitan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa Melayu klasik yang digunakan oleh penulis Hikayat Hang Tuah ini menyebabkan setiap perkataan, ban, perenggan dan bab harus ditafsir dalam bahasa Melayu baku. Selain itu adalah nilai kebijaksanaan yang diletakkan oleh penulis dalam Hikayat Hang Tuah. Menurut Likona, kebijaksanaan adalah bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. Oleh itu, nilai kebijaksanaan digunakan oleh pengkaji kerana dalam Hikayat Hang Tuah ini, nilai kebijaksanaan merupakan satu nilai yang menonjol dan menunjukkan satu nilai yang besar dalam hikayat ini. Walau bagaimanapun, nilai kebijaksanaan yang diberikan oleh penulis kepada Hang Tuah di dalam hikayat ini harus ditafsir dan dibahaskan semula. Hal ini kerana dalam penulisan Hikayat Hang Tuah ini, penulis mengagungkan kebijaksanaan Hang Tuah sehingga tipu helah untuk kepentingan peribadi Hang Tuah juga dianggapkan sebagai suatu kebijaksanaan oleh penulis. Tidak dinafikan bahawa setiap penulis mempunyai cara penulisan mereka sendiri. Begitu juga dengan hikayat Melayu klasik. Terdapat unsur-unsur penghargaan atau pujian yang diberikan kepada Hang Tuah dalam kajian yang kami kaji, iaitu Hikayat Hang Tuah. Tegasnya, hasil daripada kajian Hikayat Hang Tuah penulisan Kasim Ahmad ini boleh dijadikan sebagai rujukan yang bermanfaat untuk masa-masa akan datang. Baiklah, kebijaksanaan Hang Tuah dalam menggunakan tipu helah. Hang Tuah dengan rombongannya meneruskan perjalanan ke Siam dan sampailah ke benua Siam. Sekiranya ingin menghadap Raja Pracau, iaitu Raja Siam, Hang Tuah perlu mengikut adat Siam. Mereka mesti merangkak dan menyembah. Namun, dengan kebijaksanaan Hang Tuah, beliau mengatakan bahawa dirinya mempunyai penyakit di tubuh dan tidak boleh merangkak. Dengan keadaan ini, Raja Siam membenarkan Hang Tuah dan Maharaja Setia untuk berjalan masuk dengan cara duduk menyembah seperti adat Raja Melaka. Sedangkan semua pembesar terpaksa merangkak masuk untuk menyembah Raja Siam. Petikan dalam Hikayat Hang Tuah pada muka surat 417. Maka Syah Bandar berkata, akan hamba disuruh oleh Oya Begalan mengajar perintah menghadap Raja Pracau. Kerana perintah Raja Pracau lain, Melayu lain. Pertama, masuk ke dalam ini dengan seorang diri, tiada boleh masuk dengan budak-budak. Apabila sampai ke hadapan Raja, merangkak sambil menyembah. Maka kata Laksmana, yang Syah Bandar mengingatkan hamba itu benarlah sudah. Adapun akan hamba segala Melayu ini umpama perahu. Adapun perahu itu apabila tiada kemudinya, nescaya tiadalah betul haluannya. Seterusnya, kebijaksanaan Hang Tuah dalam menguasai pelbagai bahasa. Kebijaksanaan Hang Tuah dengan menguasai bahasa Siam dengan fasih menyebabkan Raja Siam sangat tertarik kepada Hang Tuah dan tingkah lakunya yang manis. Hal ini menyebabkan Raja Siam sanggup memberikan gajah sebanyak yang mungkin kepada Hang Tuah untuk dibawa pulang. Petikan dalam Hikayat Hang Tuah pada muka surat 418. Maka titah Pracau, hai Laksamana,
Jangankan 4 ekor Raja Melaka hendakkan gajah, jika 40 sekalipun kita akan beri. Maka sembah Laksmana, daulat tuanku. Maka Pracau pun hairan melihat sikap Laksmana dan tahu berkata-kata cara Siam dengan fasih lidahnya dan manis suaranya. Maka Raja Siam pun terlalu amat kurnia akan Laksamana dan dipersalingkan cara Siam. Selain itu, kebijaksanaan Hang Tuah dapat meningkatkan martabat diri. Dengan kebijaksanaannya, Hang Tuah, beliau berjaya mengangkat martabat diri seorang manusia. Hal ini demikian kerana Hang Tuah mampu mengangkat martabat diri dari seorang rakyat biasa. Sebagai contoh, Hang Tuah telah diangkat menjadi seorang bentara dan kemudian dilantik sebagai Laksamana. Kebijaksanaan Hang Tuah juga telah berjaya menambah kasih dan kepercayaan Sultan Melaka. Hang Tuah yang dianggap sebagai permata yang berharga telah diangkat sebagai orang kanan Sultan setara dengan bendahara. Oleh itu, dengan kebijaksanaannya telah mengangkat martabat diri serta menjadikan beliau seorang yang disayangi oleh Sultan. Petikan dalam hikayat Hang Tuah pada muka surat 181. Hatta berapa lamanya Raja Melaka kembali dari Majapahit itu, maka Laksamana pun terlalu sangat amat kurnia Raja dan kasih Raja akan Laksamana. Barang kata Laksamana, kata Raja lah, dan jika Raja hendak membunuh, maka sembah Laksamana. Tidak harus tuanku dibunuh orang ini. Tiadalah jadi dibunuh oleh Raja. Hatta maka Laksamana pun terlalu karib kepada Raja. Keluar masuk tiadalah berpintu lagi. Seterusnya ialah kebijaksanaan Hang Tuah dalam ilmu seni pertahankan diri. Kemunculan Tamim Sari ini adalah bertujuan untuk menguji ketinggian mana ilmu persilatan Hang Tuah. Dalam pertilangkahan itu, beberapa kali tikapan keris Hang Tuah tidak lut pada tubuh Tamim Sari membuatkan Hang Tuah berfikir bahawa keris yang digunakan oleh Tamim Sari itu mengandungi saktinya tersendiri. Kemudian Hang Tuah telah menggunakan tipu helah. Beliau berjaya memperdayakan Tamim Sari apabila menukarkan keris dengannya. Keadaan ini menyebabkan Tamim Sari dapat ditewaskan. Ini menunjukkan betapa Hang Tuah ialah seorang pendekar yang sangat bijaksana dengan memperdayakan Tamim Sari. Masakan tidak, dalam pertempuran yang merupakan antara hidup dan mati pun Hang Tuah bijak berhelah. Maka segala orang banyak pun suka melihat Tun Tuah bertikam dengan Tamim Sari itu. Maka Tun Tuah berfikir dalam hatinya, apa jua dipakainya, maka tiada lut kuparang. Tetapi pada firasatku, sebab kerisnya inilah, maka ia tiada dapat ditentang lawan dan tiada lut kuparang tubuhnya ini. Jikalau demikian, apa juga kehendaknya, baiklah kerisnya ini ku perdayakan. Petikan dalam hikayat Hang Tuah muka surat 181. Kebijaksanaan Hang Tuah dalam menjinakkan haiwan. Hang Tuah berjaya menjinakkan kuda tezi yang begitu buas seperti singa yang galak di hadapan Krishna Rayan. Sedangkan sebelum ini, kuda tezi ini tidak berjaya dijinakkan oleh mana-mana orang sekalipun. Dengan adanya kemahiran yang dimiliki oleh Hang Tuah, menyebabkan beliau berjaya menjinakkan kuda yang buas itu. Hang Tuah telah menuduk kepalanya sebalik telinga kuda dan menarik tali kekang sehingga kuda itu dapat berdiri dengan senyap. Apabila kuda itu merasai orang di atas belakangnya, maka kuda itu akan melompat seperti kilat, seperti tidak berjijak di bumi lakunya. Maka pecut oleh Laksamana di hadapan belairung itu berkeliling. Maka baju Laksamana pun habis cari-cari, berkeping-keping berterbangan. Maka Laksamana pun ingat akan pengajar gurunya gembala kuda itu. Maka Laksamana pun segera menuduk kepalanya dilindungkan di balik telinga kuda itu. Hatta 2-3 kali dipecutnya berkeliling pada belairung itu. Maka oleh Laksamana ditariknya tali kengkang, kuda itu pun terdiri. Maka Laksamana pun segera terjun di atas kuda itu lalu sujud di bumi. Sudah itu, maka Laksamana pun naik duduk pada tempatnya. Petikan dalam hikayat Hang Tuah muka surat 379. Ini merupakan jadual kebijaksanaan Hang Tuah dalam teksnya. Terdapat 4 persamaan 23.53% yang
kebijaksanaan Hang Tuah dalam menggunakan tipu helah. Terdapat 2 bersamaan 11.76% kebijaksanaan Hang Tuah dalam menguasai pelbagai bahasa. Terdapat 3 bersamaan 17.65% kebijaksanaan Hang Tuah dapat meningkatkan martabat diri. Terdapat 7 bersamaan 41.18% kebijaksanaan Hang Tuah dalam ilmu seni pertahankan diri. Terdapat 1 bersamaan 5.88% kebijaksanaan Hang Tuah dalam menjinakkan haiwan. Ini merupakan graf kebijaksanaan Hang Tuah dalam teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afidin bin Abdullah akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan dapatan kajian yang kedua, iaitu berkaitan dengan inovasi bahasa dalam teks hikayat Hang Tuah. Inovasi bahasa yang kita dapat lihat apabila pengarang menggunakan teknik seperti teknik skema dan majas. Berdasarkan dapatan, pengkaji mendapati bahawa teknik skema yang digunakan oleh pengarang ialah teknik skema perulangan iaitu anafora dan teknik skema pengguguran iaitu polysyndeton. Selain itu, bagi teknik majas pula, pengarang menggunakan majas perbandingan iaitu kiasan sandar, majas pertentangan iaitu hyperbola dan majas Melayu iaitu pantun dan peribahasa. Berdasarkan jadual dan carta, dapatan menunjukkan bahawa pengarang menggunakan teknik skema perulangan iaitu anafora sebanyak 5 kali dengan peratusan sebanyak 39%. Selain itu, pengarang juga menggunakan teknik skema pengguguran iaitu polysyndeton dengan bilangan sebanyak 6 kali yang membawa peratusan kepada 61%. Anafora bermaksud pengulangan kata yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Kita dapat lihat pada ayat dalam hikayat Hang Tuah pada muka surat 167 berlaku pengulangan perkataan maka. Polysyndeton pula ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tata bahasa. Dalam teks hikayat Hang Tuah pada muka surat 174, pengarang mengulang penggunaan kata dan. Seterusnya, mari kita lihat kepada penggunaan teknik majas dalam teks hikayat Hang Tuah. Berdasarkan kepada jadual dan carta, dapatan menunjukkan bahawa pengarang cenderung menggunakan teknik majas pertentangan iaitu hyperbola dengan pengulangan sebanyak 5 kali, membawa peratusan sebanyak 31.25%. Selain itu, penggunaan majas kedua tertinggi ialah majas perbandingan iaitu kiasan sandar dengan peratusan sebanyak 25% sebanyak 4 kali. Seterusnya, penggunaan teknik majas ketiga dan keempat tertinggi masing-masing daripada majas Melayu iaitu pantun dan peribahasa dengan penggunaan sebanyak 4 kali bagi pantun dan 3 kali bagi peribahasa dengan peratusan masing-masing sebanyak 25% dan 18.75%. Kiasan sandar merujuk kepada kiasan yang tidak menyatakan perbandingan, sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. Contohnya dalam hikayat Hang Tuah, ular cintamani yang ditangkap oleh Hang Tuah di Pulau Biram Dewa telah digambarkan rupanya besarnya seperti pisang emas dan warnanya seperti emas 10 mutu. Dan lain-lain contoh kita dapat lihat. Selain itu, kita lihat kepada hyperbola. Hyperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat. Sebagai contoh, berputeralah seorang laki-laki terlalu elok rupanya, seperti 14 hari bulan berseri-seri serta keluar itu dengan mahkotanya. Seterusnya, kita dapat lihat penggunaan pantun dalam hikayat Hang Tuah. Misalnya, Hang Jebat dan Hang Kasturi, budak-budak Raja Melaka, jika hendak jangan dicuri, mari kita bertentang mata. Akhir sekali, kita dapat lihat bahawa teks hikayat Hang Tuah menggunakan majas Melayu iaitu peribahasa. Sebagai contoh, yang pipit itu sama pipit juga, yang enggang itu sama enggang, dan sepala-pala jahat jangan kepalang, rosak bawang ditimpa jambaknya. Sekian saja pada saya. Terima kasih.
Kesimpulannya, terdapat beberapa penggunaan perkataan kebijaksanaan dan gaya bahasa yang terdapat dalam karya Hikayat Hang Tuah. Ia merupakan kekuatan dalam karya ini supaya ceritanya lebih realistik dan betul. Berdasarkan karya ini juga terdapat beberapa kebijaksanaan Hang Tuah yang membolehkan karya ini disampaikan dengan penuh puitis dan mengagungkan kehebatannya. Karya ini juga menunjukkan satu petunjuk bahawa orang Melayu mempunyai jati diri yang hebat sehingga dipandang tinggi oleh pemimpin negara lain. Oleh itu, penggunaan gaya bahasa perlu diperluaskan bagi memastikan karya ini berjalan dengan jayanya.